Tetapi ini sebab pertama surah ini penting. Kerana panjang lebar sebanyak 21 ayat. 21 ayat akan menceritakan bagaimana Allah tarbiyah para sahabat supaya jadi ayat 22. Pendek kata, memasak akhir sekali, itulah hasil masakannya. Generasi ini adalah acuan Allah. Okey? Walaupun ada perkataan Hizbullah kat situ, perasan kan? Tapi perkataan ini jadi fitnah. Syiah keluarkan nama jamaah mereka sebagai Hizbullah. Kita pula kadang-kadang duk forward pesan-pesan Ayatullah Hizbullah. Cek dulu daripada mana. Itu daripada Syiah tu, tak pasal-pasal kita pergi ambil Syiah sebagai rujukan untuk bakar semangat kepada isu Palestin. So hati-hati, fatabayyanu. Okey? Dan bukan kebetulan ya, saya kata apa lepas surah Mujadalah ni surah apa dia? Surah pasal seseorang yang mengepung satu kaum yang kemudiannya dihimpunkan untuk dihalau keluar. Ia adalah surah tentang kemenangan Rasulullah ke atas Yahudi Bani Nadir. Sebut ramai-ramai, Bani Nadir. Allah, kesian kaum ayah tak nampak saya. Pihak Masjid Wilayah tolong hilangkan tiang ni segera. Kesian, saya tak boleh nak ni. Minta maaf lah ayah. Nah, kalau saya pun kebetulan rakam je. Tak apa, saya cuba sedaya upaya untuk meraihkan ayah-ayah dan abang-abang yang sudi datang. Sebab sebenarnya surah ni penting untuk kaum suami. Ni Mujadalah ni penting untuk kaum suami sebenarnya. Tapi tak apalah, perempuan sampaikanlah pada suami-suami perempuan dan suami-suami anak-anak anda. Sebab surah ni dia tegur sahabat Nabi, suami. Nanti saya akan terangkan. Dia tegur kesilapan, ketelanjuran suami. Tapi yang datang ramai isteri. Macam mana ni? Tak ada masalah, Quran untuk semua. Okey. Apa surah lepas surah Mujadalah? Surah pasal kemenangan Rasulullah ke atas Yahudi Bani Nadir. So Allah Maha Bijaksana, dia letak surah Mujadalah ni sebelum surah pasal kemenangan. Maknanya apa? Kalau kau nak menang ke atas Yahudi Zionis, kau kena belajar daripada surah sebelum surah Al-Hasyr. Namanya surah Al-Mujadalah. Dan kalau saya boleh sebutkan di sini, surah sebelum Mujadalah surah apa tadi? Besi kan? Besi kan? Okey, untuk menang ke atas Yahudi, tuan-puan kena ada besi. Besi adalah simbolik kepada teknologi senjata. So kena lahirkan anak-anak yang pakar dalam bidang kejuruteraan persenjataan, yang mungkin belajar di UPNM, yang mungkin berkecimpung dalam Kementerian Pertahanan. Kita perlukan umat Islam yang menjadi profesional dalam bidang sains ketenteraan. Itu antara makna besi. Sebab kita tak boleh menang ke atas Yahudi hanya dengan doa. Kita boleh menang dengan teknologi. So sebab itu Al-Hadid muncul sebelum Al-Mujadalah. Tetapi besi saja tak boleh. Teknologi peperangan saja tak boleh. Nanti anda berperang dengan Yahudi sama dengan cara Yahudi memerangi anda. Mereka gunakan besi untuk bunuh anak-anak. Mereka gunakan pistol, senjata, machine gun, Apache mereka untuk membunuh masyarakat yang tidak berperang. So kita bukan perang dengan cara macam tu. Kita ada hukum Allah bila menggunakan besi. Jadi surah Mujadalah menerangkan faktor dalaman. Kerana surah Al-Hadid faktor luaran. Faktor luaran namanya faktor teknologi. Surah Mujadalah faktor dalaman. Faktor bergantung kepada Allah. Wa tashtaki ila Allah. Nanti saya akan terangkan ayat pertama. Ini faktor. Dan Allah mahu semua kaum muslimin yang bersemangat untuk menumbangkan Yahudi belajar dari seorang wanita. Subhanallah. Kena belajar pada seorang wanita yang mengadu pada Rasulullah dan mengadu pada Allah. So mengadu ni simbolik kepada persiapan kedua. Kalau kita ada besi tapi tak bergantung pada Allah, jangan harap kita akan menang. Kalau kita mengadu pada Allah tapi tak ada besi, jangan harap boleh menang. Islam datang untuk ajar kita keseimbangan. Jadi umat yang menguasai akademik, menguasai teknologi, dan pada masa yang sama
Dia sentiasa meluahkan masalah hanya kepada Allah. Dia bergantung pada Allah. Wa tashtaki ilallah. Okey. Sebab yang kedua kata Said Qutb rahimahullah adalah surah ini akan menyebabkan anda menjauhi anasir-anasir kemurkaan Allah. Okey, dalam bahasa mudah yang begini. Ibu-ibu bila baca, ayah-ayah bila baca surah Al-Fatihah, ada perasan kan? Ghairil maghdubi alaihim. Betul? Apa maknanya? Apa maknanya? Jauhi kami daripada menjadi golongan yang al-maghdub. Al-maghdub yang dimurkai, sesat, adh-dhalim. So kadang-kadang bila kita baca ayat tu, kita sangka al-maghdubi alaihim ni adalah Yahudi. Sebab Rasulullah SAW sendiri menyebut dalam hadis yang sahih, itu adalah merujuk kepada Yahudi. Maghdub, ia dimurkai. Tetapi Nabi bila sebut Yahudi, Nabi bukan memberitahu makna maghdub ini hanya Yahudi. Dia bukan membataskan makna. Nabi nak beritahu contoh orang yang dimurkai Allah. Nabi beri contoh. Maknanya sahabat, kalau nak tahu siapa golongan yang dimurkai Allah, tolong tengok Quran cerita tentang Yahudi. Maka bila kamu tengok cerita Yahudi dalam Quran, kamu akan faham kenapa Allah murka pada mereka. Maksudnya apa? Kita pun kalau ada perangai Yahudi, kita pun akan dimurkai Allah. Sebab tu dalam surah Fatihah Allah tak sebut ghairil yahuda walan nasara. Allah tak sebut, Allah sebut ghairil maghdub. Maknanya bila seseorang baca Fatihah, dia jangan rasa selamat dari kemurkaan Allah. Dia jangan rasa selesa sangat. Dia jangan terlalu yakin Allah tak murka pada saya sebab saya sekarang solat. Surah ini akan memberitahu anda macam mana Allah didik para sahabat jangan rasa selesa daripada azab dan kemurkaan Allah. Sebab Allah Ta'ala ayat 1 sampai ayat 4, jangan risau, kita akan lalu sebentar lagi. Ayat 1 sampai 4, dia ayat Allah tegur sahabat Nabi yang telah melakukan zihar kepada isterinya, cerai isteri dengan cara yang biadab, cerai isteri dengan cara yang tidak baik. 1 hingga 4. Tiba-tiba ayat 5 menyebut cerita pasal orang yang ditimpa kehinaan, orang yang dimurkai, orang kafir. Dan surah ni nanti sebentar lagi ada banyak ayat pasal orang kafir di Mekah dan di Madinah. Siapa orang kafir di Madinah? Cuba teka. Ada orang kafir tak di Madinah? Di Mekah anda tahu ada orang kafir. Di Madinah? Takkan tak tahu. Yahudi kafir sebenarnya. Mereka bertopeng agama. Topeng mereka agama Musa. Topeng mereka kami membawa Taurat. Tapi pelawak. Dalam hati kafir. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab. Jadi ayat ni pasal orang kafir Yahudi dan orang kafir Makkah. Siapa lagi orang kafir di Madinah? Munafik. Mereka juga bertopengkan Islam tapi kat dalamnya kafir. Mereka dalam hati cuba berkonspirasi untuk bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengganggu kesatuan orang Islam. Jadi ayat 1 sampai ayat 4 pasal sahabat. Ayat 5 pasal orang kafir. Kenapa? Adakah para sahabat bila zihar isteri mereka telah melakukan perbuatan yang boleh menjatuhkan mereka ke dalam kekufuran? Tidak, zihar tidak menyebabkan kufur. Yang menyebabkan kufur adalah syirik. Tetapi Allah beri amaran. Ya kamu sahabat, kamu melakukan kesilapan, kamu melakukan zihar, tapi kalau kamu tidak mengambil endah kafarah, kamu nak kembali pada isteri kamu, kamu kembali macam tu sahaja sedangkan kamu sudah melafazkan cerai, kamu kembali macam tu sahaja, maknanya kamu telah underestimate, kamu telah meremehkan hukum Allah bila berlaku perceraian.
So orang yang meremehkan hukum Allah ni perangai siapa? Ayat 5 lah. So jangan bermain dengan api, nanti kamu akan ditimpa kebakaran. Na'udzubillah. So bila kita baca Al-Maghdubi alaihim, surah ni akan beritahu kenapa saya kena gerun pada perkataan Al-Maghdubi alaihim. Kerana boleh jadi kita ada anasir kemurkaan Allah. Ini kata Said Qutb rahimahullah. Kemudian yang terakhir kata Said Qutb, surah ini akan memberitahu anda bagaimana kualiti Hizbullah yang sebenar. Bukan nama je Islamic State, ISIS. Bukan nama sahaja Hizbullah, tapi fahamannya sesat. Na'udzubillah. Anda akan dapati akhir zaman banyak orang menyebut tentang slogan yang Islami, tetapi fahaman mereka adalah sesat. Na'udzubillah. Jadi Said Qutb kata surah ini akan beritahu anda apa kualiti Hizbullah. Sebab perkataan Hizbullah ada dalam surah ni, dan perkataan Hizbus Syaitan. Hizibnya apa dia? Ibu-ibu, hizib ni maknanya pasukan. Orang panggil kalau dalam bahasa politik parti. Boleh juga kita sebut dalam bahasa lain kumpulan. Okey? Lalu Said Qutb rahimahullah kata surah ni akan mengajar anda apa kualiti orang yang berada dalam Hizbullah. Iaitulah dia sentiasa meyakini perkara kecil pun Allah tahu. Tengok ni. Ketika anda sedang gairah untuk buat persiapan untuk menjatuhkan Yahudi, teknologi hadid, jangan sampai melakukan perkara yang diharamkan Allah walaupun perkara itu kecil. Jadi surah Al-Mujadalah akan memberitahu anda untuk Allah beri kemenangan dan untuk anda menjadi Hizbullah, benda kecil sekalipun jangan pandang remeh, Allah tahu. Dan nanti anda akan tahu cerita Khawlah binti Tha'labah. Ini nama wajib tahu bila anda jumpa surah Mujadalah. Dia faham benda kecil bang, benda kecil je. Abang terlepas cakap pada saya kan, tapi hukum-hukum bang, bila benda tu namanya cerai, dia tak boleh abang kembali pada saya kembali menyayangi abang walaupun tidak ada seorang pun tahu yang abang telah lafazkan, dan abang telah memujuk saya dan abang nak paksa saya untuk kembali bergaul dan bersama. Minta maaf bang, ini hukum. Benda kecil bang, orang tak tahu, tapi hukum bang. Benda hukum jangan diremehkan. Ini kualiti Hizbullah. Allah nak kita belajar daripada seorang wanita. Okey, itu kata Said Qutb rahimahullah. Dan ini